Halo, selamat malam semuanya. 大家晚安。Saya luangkan berapa waktu di hotel 我在饭店有用一些时间， dan saya percaya malam hari ini 我相信今天晚上 Tuhan akan memberikan sebuah pengurapan yang spesial 神会赐给我们非常特别的恩膏， untuk tangan kita dilatih untuk menjadi seorang yang ahli membangun. 让我们的手被神训练成为一个聪明的工头， Sama seperti seorang pahlawan yang mampu menggunakan senjatanya, 像一个非常厉害来使用他武器的战士。 maka Tuhan akan mengurapi kita juga mampu membangun setiap pelayanan dan gereja yang kita sudah mulai. 神也要恩膏我们，让我们非常厉害的来管理他所信任我们的一些侍奉跟教会。 Saya merasa jauh lebih diurapi malam hari ini 我今天晚上感觉恩膏非常加倍， oleh karena saya sudah makan tahu busuk. 因为昨天吃了臭豆腐。 Saya cerita sama istri saya, 我跟我太太有讲说， kami messenger, 我们用 Yahoo Messenger。 saya bilang saya ditemani Pastor Ian untuk pergi makan tahu busuk. 我说有台湾的牧师文华牧师陪我去吃臭豆腐。 Sebelum sampai tempatnya dari jauh sudah mulai tercium baunya. 我还没有到那家店，从远远的地方就开始闻到那个臭臭的味道。 Dan memang baunya tidak enak, 实话说，这个味道不是很好闻， baunya seperti neraka, 很像地狱。 tapi rasanya seperti surga. 但是吃的时候，那个感觉很像天堂。 Istri saya bilang, 然后我太太说 sudah tahu busuk kok dimakan.：“ 你知道臭还要吃呢？” Lalu saya bilang sama dia, 然后我跟她说 karena Pastor Philip juga makan.：“ 因为腓力牧师也吃啊， Karena dia makan ini dia semakin diurapi. 因为他越吃越有恩膏， Maka saya juga harus makan. 所以我也要吃。” Oke, saudara-saudara, 弟兄姐妹， di dalam seminar pertumbuhan gereja, 在我们教会增长特会， saya terinspirasi dengan satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. 我非常被开启，从一个经 Sekali 文， lagi kita buka sama-sama. 我们再一次的翻开哥林多前书3章10节。 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. 哥林多前书3章10节。 Sebelum kita lanjutkan seminar ini, 我们还没有继续这个特会之前， saya ingin menyampaikan salam dari Pastor Philip. 我要向你们传递腓力牧师向你们问安。 Dia bilang dia rindu dengan Anda. 他说他非常的想念你们。 Tadi pagi saya messenger dengan Pastor Philip, 我今天早上跟腓力牧师有聊天， lalu kita cerita-cerita. 然后我们互相分享。 Dia bilang sampaikan kepada jemaat, saya juga rindu sama mereka. 然后他说，请跟台湾的教会说，我非常想念他们。 Lalu saya bercanda dengan beliau, 然后我就跟他开玩笑说， aduh apa enak ya, apa tepat saya ngomong kalau Pastor Philip juga rindu sama jemaat di Taiwan. 我说腓力牧师想念台湾的教会，这样说是正确吗？ Karena saya merasa mereka sudah tidak merindukan Anda karena saya sudah ada di tengah mereka. 因为我感觉他们已经不想念你了，因为我已经在他们当中。 Lalu saya bilang ketampanan saya sudah membuat Anda sirna di hati mereka. 我说我的帅气已经让你的印象已经完全的失去。 Dan dia berkata, 然后他说， sekali gila tetap gila. 一次疯狂会永远疯狂。 Dan saya coba membalas message-nya. 然后我试着来回答他的message。 我不明白你讲什么，你说跟我的 translator 好不好？你跟我翻译的讲一下，因为我听不懂你在想什么。 So kami bercanda, saya sampaikan salamnya buat Anda. 所以我是开玩笑的，我要帮他来跟大家问安。 Oke, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10, Anda sudah siap? 预备好了吗？我们一起读哥林多前书3章10节。 Anda sudah siap masuk lebih dalam lagi? 预备好更深的了解神的真理吗？ Katakan yes. 请说是。 Katakan se. Oke, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10. 哥林多前书3章10节，请
我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是个人要谨慎怎样在上面建造。 Ya, Paulus menyebut dirinya sebagai seorang ahli bangunan. 保罗称他自己是聪明的工头。 Jadi saya keluarkan judulnya. 请帮我打那个主题。 PowerPoint-nya. Oke, Paulus menyebut dirinya sebagai master builder. 保罗称他自己是聪明的工头。 Waktu saya merenungkan ini, saya berpikir bahwa ini adalah panggilan seorang rasul untuk menjadi seorang ahli membangun. 当我默想这个经文的时候，我思想是不是因为保罗是制帐篷的，所以他要成为一个聪明的工头？ Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. 但是原来他的意思不是这 Karena 样， Paulus berkata, 因为保罗说， tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 只是个人要谨慎怎样在上面建造。 Jadi Tuhan menginginkan setiap kita 所以神渴望我们每一个人 juga memperhatikan bagaimana cara kita membangun. 也可以注意我们怎么样建造。 Kita tidak boleh membangun dengan asal-asalan, 我们不可以随意建造， tetapi kita harus belajar membangun menjadi orang yang expert. 但是我们要学习成为一个专业的工头。 Baik di dalam setiap pelayanan, 无论是我们的侍奉， baik itu penggembalaan, 无论是你的牧羊， atau itu departemen musik, PA, doa dan sebagainya. 或者你所服侍的单位祷告、敬拜等等。 Apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, 无论神所信任托付你的工作是什 kita 么， harus belajar menjadi seorang ahli untuk membangunnya. 我们要学习成为一个专业的工头。 Di dalam Lukas pasal yang ke-14, 在路加福音14章， dikatakan jangan sampai orang berkata kepadamu 不要让人家对你说， bahwa engkau bisa memulai tetapi tidak bisa menyelesaikan. 你可以开工却不能完工。 Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk merintis sebuah gereja, 神不呼召我们只是为了要开始一个教 tapi 会， kita perlu berdoa Tuhan mengurapi kita 但是我们需要祷告神，你求你恩膏我， untuk menjadi orang yang mahir mengembangkan gereja kita. 让我成为一个专业建造我的教会的人。 Bisa memulai sesuatu 我们可以开工， dan menyelesaikannya. 而且可以完工。 Kata menyelesaikan menjelaskan sebuah visi yang bisa dicapai. 这个完工是指我们可以达到我们的意向， Jadi bukan hanya bisa memulai sebuah pelayanan dengan 10 orang, 所以不只是有10个人开始的服侍， tapi Tuhan mengurapi kita untuk mengembangkan 10 menjadi 100. 但是神要恩膏我们从10个怎么样发展成100个人， Dari 100 menjadi 500. 从100个人如何成为500 Dari 个人， 500 bertumbuh menjadi ribuan. 从500个人上千个人， Sehingga gereja kita membuat dampak yang besar bagi negara kita. 以至于我们教会成为我们的国家很大的影响。 Tuhan mau kita jadi seorang master. 神要我们成为一个专业的人， Karena saya tahu di dalam Ibrani Tuhan Alkitab berkata Tuhan adalah master dari kehidupan ini. 因为在希伯来书3章那里说，神是我们生命的一个设计师。 Saya memulai pelayanan 我开始我的侍奉 di，dalam perintisan gereja. 在拓子教会 Ada beberapa gereja yang saya rintis 有几个教会是我 拓子的， dan saya senang sekali dengan topik ini. 而我非常喜欢这个主题。 Saya benar-benar berdoa untuk Tuhan pakai di dalam perintisan dan membangun sebuah gereja. 我真的祷告说，求神使用我在拓子跟建造教会 Dan 这 saya 方 sedang 面。 bertumbuh, Pastor Philip membimbing saya. 当我正在成长的时候，腓力牧师督导我。 Nah, saya membagikan apa yang hari ini Tuhan sudah bawa saya berjalan di dalam pelayanan perintisan. 所以现在我所分享的是，神带领我在拓子跟建造教会当中所得着的。 Oke, slide berikutnya. 下一个， Berikutnya. Nah, Anda bisa lupa dengan semua penjelasan saya, 你可以忘记我一切所讲的， tetapi ingat saja dalam perumpamaan gambar 但是你要记住这个画面。 bahwa Tuhan berkata kita adalah ahli membangun, 神说我们是工头， master builder. 是聪明的工头。 Maka hasil dari seorang master ahli membangun adalah sebuah bangunan. 所以聪明工头所产生出来的是一个房子。 Ada 5 hal yang saya ingin bahas dari gambar ini. 从这个图画，我要解释5方面。 Yang pertama adalah 第一个是 mengenai rumah itu sendiri. 有关这个房子本身。 Rumah berbicara soal visi atau gambaran dari apa yang kita mau bangun. 房子是讲到意向或者我们所要达成的。